Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pertama dan selamanya kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, pada sesi kali ini kita dapat melaksanakan satu bentuk tazkirah secara atas talian bagi memeriahkan aktiviti bersempena Ihya Ramadan peringkat Politeknik Sultan Idris Shah bagi tahun 2024. Jadi dalam program yang dirancang ini, hampir semua pensyarah di unit pengajian Islam dan Moral Jabatan Pengajian Am Politeknik Sultan Idris Shah disusun ruang dan peluang untuk menyampaikan tazkirah secara atas talian, dan hasil tazkirah yang dihasilkan akan disebar luas untuk tadapan semua. Jadi untuk kali ini giliran saya untuk menyampaikan pengisian tazkirah dan diamanahkan kepada saya untuk menceritakan tajuk berkenaan dengan delete dosa dengan puasa. Tuan-tuan dan Allah sekalian, menarik dengan tajuk ni, mungkin sebahagian daripada kita dah tahu, mungkin sebahagian kita baru tahu. Adakah puasa boleh menghapuskan dosa? Ada tak ibadat lain yang turut sama boleh digunakan untuk kita menghapuskan dosa kita? Sebelum pergi lanjut pada tajuk tersebut, kita kena mengakui bahawa kita selaku hamba Allah Subhanahu Wa Taala, manusia yang lemah, manusia biasa, kita tidak boleh lari daripada betul atau salah. Dan ukuran betul atau salah itu diukur bukan guna akal manusia yang lemah ini. Dia diukur melalui kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah suruh dan kita laksanakan suruhan, maka kita beroleh pahala. Allah larang dan kita taat dengan larangan, tak buat larangan itu, pahala juga milik kita. Sebaliknya, jika Allah suruh dan kita tak buat, malah lebih teruk, Allah larang, itu yang kita kerjakan, maka di sana ada kiraan dosa. Yang setiap satu dosa pahala kita ni Allah akan hisab, Allah akan hitung di hari akhirat nanti. Tuan-tuan dan Allah sekalian, agak menarik satu hadis Nabi SAW. Nabi gambarkan bagaimana kita selaku manusia, kita boleh tahu satu perkara itu dosa atau pahala pada diri kita sendiri. Hadis daripada Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Al-birru husnul khuluq, wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta ay yattali' alaihi nas." Kebaikan, benda-benda baik, benda-benda pahala ini adalah dengan berakhlak mulia. Sedangkan dosa ada sesuatu yang menggelisahkan hatimu. Bila kita buat satu dosa, kita rasa tak sedap. Mencuri ke, dapatlah hasil curian ratus-ratus, ribu-ribu, tapi di hujung lubuk hati tu kita rasa gelisah. Wa karihta ayattali' alaihin nas. Dengan dosa tersebut kamu takut akan hal tersebut dilihat di tengah-tengah manusia biasa. Kita buat salah, kita tahu benda tu, kalau orang tahu kita malu, kita tak nak orang tahu, maka itu dosa. Jadi secara umum manusia ni dia ada sifat fitrah yang dia boleh menapis mana perkara baik, mana perkara buruk, mana perkara yang mendatangkan pahala, mana perkara yang beroleh dosa. Dia boleh kenal. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Innal mu'minina yara dhunubahu ka'annahu fi aslil jabal yakhafu ay yaqa' alaih. Orang mukmin yang beriman kepada Allah Ta'ala, mereka ini melihat dosa-dosa mereka seperti dia berada di bawah gunung. Gunung duduk atas, dia duduk bawah. Kalau gitulah keadaannya, apa dia rasa? Dia takut gunung tu akan himpap dia. Orang beriman bila dia buat satu dosa, dia rasa dosa tu membayangi hidup dia. Dan dia tak tenang. Takut benda tu himpap dia. Dan akan mencelakakan dia. Itu sifat orang beriman. Wa innal fajir, ataupun fajir. Fajir ni orang yang melakukan kesalahan, dosa.
yara dhunubahu kadhubabin waqa alaihi anfihi. Orang yang biasa buat dosa, yang dah melazimi buat dosa, yang tidak ada sifat iman dalam diri dia, dia akan melihat segala dosa kesalahan dia umpama zubab. Zubab ni lalat. Lalat tu hinggap kat hidung dia. Masalah besar dah, dia jentik, dia halau, pergi ke tempat lain. Terus dia lupakan lalat tadi. Beza antara orang beriman dengan orang tidak beriman dalam memahami kesan baik buruk dosa pahala dalam hidupnya. Tuan-tuan dan Allah sekalian, satu hadis yang menjadi masyhur, yang biasa disebut di meja-meja kuliah, terutama bila datang musim bulan Ramadan. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, "Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban." Biasa dengar hadis ni. "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Pada siapa yang berpuasa pada siang Ramadan dengan penuh iman, yakin akan puasa dia tu diterima Allah Ta'ala. Wa ihtisaban, dan dia harap balasan baik daripada puasa dia. Tak ada masalah kita puasa minta pahala, tak ada masalah. Dengan sebab dia beriman dan dia mengharapkan balasan baik daripada Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah akan berdosa dia. Dosa dia Allah akan ampun. Hadis yang seakan-akan sama yang diriwayatkan oleh isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Man qama Lailatul Qadri, barang siapa yang membangunkan, menghidupkan malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharapkan balasan baik bagi amal dia tadi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, tetap juga akan diampun dosa barang yang telah lepas. Jadi berdasarkan dua hadis ini, dia menceritakan kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan. Siang harinya dan malam harinya. Siang harinya seperti mana yang disebut oleh Abu Hurairah, iaitu peluang untuk ampun dosa dengan sebab puasa. Dan malamnya, seperti mana hadis yang disebut oleh Aisyah, peluang untuk ampun dosa dengan sebab mendapat ganjaran balasan yang dijanjikan pada malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, adakah ibadat puasa saja yang boleh ampun dosa? Banyak hadis yang boleh kita telusuri dan tengok. Ibadat-ibadat lain pun ada. Dengan ibadat tersebut boleh mengampun dosa. Cuma disebabkan kita bincang dalam bab puasa, kita fokus dalam bab puasa. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-salawatul khams. Contoh, salat 5 waktu. Wal jumu'atu ila jumu'ati. Satu Jumaat ke satu Jumaat. Wa ramadanu ila Ramadan, dan satu Ramadan ke Ramadan. Mukaffiratun ma bainahunna, akan mendilit dosa, akan hapus dosa apa yang barang ada di celah keduanya. Salat subuh ke zuhur, ada buat dosa, dia boleh ampun dosa. Zuhur ke asar boleh, dengan syarat-syarat tertentu. Begitu juga Jumaat, satu Jumaat sampai ke Jumaat yang lain. Sampai ke Jumaat yang lain. Kalau betul cara ibadatnya, kita kerja kaifiatnya, dapat ganjaran yang sepatutnya, dia boleh mendilit dosa. Puasa Ramadan juga begitu. Satu Ramadan, tahun lepas puasa Ramadan, tahun ni Allah panjangkan umur kita, kita puasa Ramadan, juga boleh mendilit dosa kita. Cuma dalam bab dosa ni, ulama bincang, dosa apa yang Allah dilit, ampun. Antaranya Imam Nawawi sebut bahawa dosa yang diampun oleh Allah Ta'ala ialah dosa-dosa kecil berbanding dosa besar. Syirik Allah tak ampun. Dia kena bertaubat kembali kepada jalan benar. Dosa besar lain yang melibatkan hak orang lain, dia curi orang punya harta, dia wajib pulangkan harta dia kepada orang. Wajib hukum dia. Barulah bertaubat. Dia tak boleh bertaubat kalau dia tak boleh pulang balik hak orang yang dia ambil. Hak orang tu dia kena bagi. Barulah dia bertaubat dan Allah akan ampun dosa dia. Dengan syarat-syarat yang lain. Jadi dalam bab sembahyang 5 waktu, apa tadi, solat Jumaat dan juga puasa. Puasa pun salah satu ibadat oleh ampun dosa. Hatta ada hadis berkaitan dengan puasa sunat boleh mengampun dosa. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyami yaumi Ashura. Daripada Qatadah menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa Ashura. Puasa Ashura ni puasa 10 Muharram. Apa kelebihan puasa 10 Muharram? Faqala, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukaffiru sanatal madiyah. Sesungguhnya dengan puasa Ashura tu dia boleh menghapus dosa
selama setahun yang lepas. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang dapat puasa Ashura, betul cara dia, betul niat ikhlas dia, dia boleh mengampun dosa setahun. Oh, ini barang rare ni tuan-tuan. Kalau fikir tak logik akal, puasa yang sehari boleh hapus dosa setahun. Tapi itu kelebihannya ada. Itu puasa Ashura. Ada satu lagi puasa. Puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah ni puasa pada 9 Zulhijjah. 10 Zulhijjah hari raya haji. 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah bagi mereka yang mengerjakan haji, mereka ni akan duduk di tanah Arafah. Jabal Rahmah, tanah Arafah, kawasan wukuf. Tapi bagi mereka yang tidak mengerjakan haji, dia ada satu ibadat sunat selain daripada sembelih lembu korban pada 10, 11, 12, 13. Pada 9 hari bulan tu, hari Arafah, sunat untuk berpuasa. Siyamu yaumi Arafah. Nabi sebut puasa pada hari Arafah. Ahtasibu ala Allahi ayyukaffira sanatal lati qablahu wa sanatal lati ba'dah. Dengan sebab puasa hari Arafah, aku berharap pada Allah agar dia hapuskan dosa yang dilakukan setahun sebelum dan setahun selepas. 2 tahun tuan-tuan. Puasa hari Arafah. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan yang kita kongsikan pada hari ini, nampak gaya gitulah. Puasa ni dia boleh ampun dosa. Puasa sunat boleh ampun dosa. Apatah lagi puasa wajib pada bulan Ramadan. Aisyah radhiyallahu anhu pernah sebut satu hadis. Aisyah bertanya pada Nabi SAW, "Ya Nabi Allah, jika aku bertemu pada malam Lailatul Qadar, apa yang aku nak ucap? Nak buat apa? Tiba-tiba serempak malam Lailatul Qadar." Nabi SAW sabda, "Bacalah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Wahai Allah, Tuhan kami, sesungguhnya Engkau lah Maha Pengampun dan Engkau suka memberi pengampunan kepada hamba-Mu. Fa'fu anni, maka ampunkan dosaku. Masih lagi bincang tentang bab ampun dosa. Tapi dalam bab ini ialah ketika mana bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Bukan semua orang boleh jumpa malam Lailatul Qadar. Orang yang dianugerahkan Allah sahaja yang berpeluang untuk mendapat Lailatul Qadar. Poin terakhir pada sesi ini ialah seorang ulama besar bernama Ibn Rajab Al-Hambali. Ibn Rajab Al-Hambali, dia menukilkan bahawa ibadat puasa boleh mengampun dosa. Berdasarkan satu ayat Quran secara umum bermaksud, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang bersabar sahaja yang akan disempurnakan pahala ganjaran mereka bighairi hisab, tanpa ada sebarang kira-kira hisab. Orang bersabar, Allah uji dia, Allah uji dan dia lepas ujian dengan penuh kesabaran. Ganjarannya apa? Ganjarannya besar di akhirat nanti. Masuklah dia ke dalam syurga bighairi hisab, tanpa dikira hisab amalan hidup dia di dunia dan di dunia dahulu. Allah bagi diskaun lah. Istilahnya boleh dapat ganjaran syurga dengan jalan mudah. Jadi berdasarkan ayat ini dibincangkan, apakah ibadat yang khusus membincangkan tentang ibadat melibatkan kesabaran? Sembahyang, puasa, zakat, haji banyaklah. Ya, yang pastinya ibadat puasa. Ibadat puasa memang mengajar manusia menekan nafsu dan mengajar dia untuk bersabar. Maka secara umum daripada ayat Quran ini, dengan sebab berpuasa mendatangkan kesabaran kepada kita, bermula daripada terbit fajar hingga tenggelam matahari. Sabarnya kita layaklah untuk kita mendapat ganjaran bighairi hisab, tanpa ada hisab, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan Allah sekalian, dalam kesempatan yang ada, kita kongsikan bahawa puasa Ramadan selain daripada ganjaran yang banyak untuk kita kejar, dalam masa yang sama jangan lupa untuk mencari peluang untuk Allah ampun dosa kita. Kita boleh kejar pahala banyak. Sedekah boleh dapat banyak pahala. Solat berjemaah boleh solat. Dengan sebab solat berjemaah boleh dapat pahala. Buat orang baik boleh dapat pahala. Baca Quran 10 gandaan. Tapi manusia ni dia ada satu masalah. Hamba Allah ni ada satu masalah. Selain daripada dosa dia ada, selain daripada pahala dia ada dosa. Dosa yang dia tak tahu, dosa tu Allah ampun atau tak.
Ya, dia pernah buat salah dengan mak ayah dan mak ayah dia dah tak ada. Sebahagian daripada kita sebegitu rupanya. Mak ayah dah tak ada. Dan dia tak tahu macam mana nak ampun dosa Allah Ta'ala atas kesalahan mak ayah dia yang dia buat pada mak ayah dia. Dia pernah buat salah pada orang, jiran tetangga, saudara mara. Hari ni tak jumpa, cari dah. Mana mereka ni? Ya Allah, macam mana nak ampun dosa? Hatta kalau kita minta ampun pada seseorang atas kesalahan kita, kawan tu kata, yalah aku maafkanlah sempena raya contohnya. Dia lafazkan maaf. Di sisi Allah, adakah kesalahan tu Allah maafkan? Tak tentu juga. Jadi ketika kita tak tahu dosa kita ni Allah ampun atau tidak. Walaupun orang tu telah maafkan, kita tak tahu sebab dia adalah rahsia dan milik Allah Ta'ala. Hikmahnya bila dia rahsiakan tentang dosa ini, manusia seharusnya kita selaku hamba Allah bersungguh-sungguh cari ruang dan peluang yang ada untuk Allah ampun dosa kita. Selain daripada kita kejar pahala sebagai sumber dan juga biayaan kita untuk kita masuk dalam syurga nanti. Tuan-tuan Allah sekalian, sekadar itulah perkongsian kita dan tazkirah yang ada. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk saya dan tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa pada siri akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.